Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, yang saya muliakan lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pihak pengurusan Masjid Jami' Sultan Abdul Aziz Petaling Jaya, pengurus masjid, ahli jawatan kuasa masjid, barisan para imam, para muazzin, para asatizah, pimpinan masyarakat, hadirin hadirat, para jemaah masjid serta seluruh sahabat-sahabat yang berada di Facebook masjid ini. Moga-moga pertemuan ini adalah pertemuan kerana Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga pertemuan ini menjadikan asbab Allah redha dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu sebelum kita mulakan pertemuan kita, apa kata kita lakukan perkara yang paling penting, iaitu kita betulkan niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama. Saya nampak di ruang komen ada Sali Lee Morris, Zimadun, Muhammad Hardi, Atika Farziana, Bunga Lawang, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang memberi salam, mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, serta tag rakan-rakan yang lain. Pada malam ini pihak pengurusan masjid, terutamanya pengurus masjid Al-Fadil Ustaz Izmir, telah meminta saya untuk membawa tajuk syukur ketika diberi dan sabar apabila diuji. Lalu tajuk ini adalah tajuk yang mana kita biasa ungkapkan syukur waktu bilakah manusia itu nak syukur? Apabila dia diberikan nikmat. Dan kemudian sabar, bilakah manusia itu sabar? Ketika mana pada waktu itu diuji. Akan tetapi sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah kita nak lahirkan syukur tersebut? Dan bagaimanakah kita nak menghayati akan sabar? Maka ianya sebenarnya adalah tajuk yang bertepatan dengan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana menerangkan keadaan orang-orang yang beriman. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, amat luar biasa, amat menakjubkan keadaan orang beriman. Apakah keadaan orang beriman? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan orang beriman ini luar biasa. In asabathu sarra, jika dalam kehidupannya berlaku perkara yang dia suka dan pada waktu itu bersyukur, maka itu adalah baik baginya. Namun dalam kehidupannya, bila berlaku sesuatu perkara yang dia tidak suka, wa in asabathu darra, apabila pada waktu itu menimpa dia perkara yang tidak baik, yang dia tidak suka, dan pada waktu itu dia bersabar, maka itu adalah baik baginya.
Lalu ini keadaan orang beriman. Lalu saya pasti bersempena dengan hadis Nabi SAW, yang mana Nabi SAW sebut dua keadaan orang beriman, dan hakikatnya dua-dua keadaan orang beriman ini adalah keadaan yang baik. Dua-dua keadaan orang beriman ini adalah keadaan yang baik. Dia bersyukur pada waktu dia suka dan dia dapat nikmat, dan dia bersabar apabila musibah dan pada waktu itu diuji. Maka sebab itulah pihak pengurusan masjid meletakkan tajuk syukur ketika diberi, sabar apabila diuji. Sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil syukur terlebih dahulu. Maka bagaimanakah kita nak bersyukur? Bagaimanakah kita nak bersyukur? Maka Nabi SAW menerangkan kepada kita bahawa sebenarnya kalaulah manusia itu tidak bersyukur di dunia, kelak Allah akan tanya kepadanya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Lalu hadis yang pertama yang kita nak ulang kaji tentang syukur, maka Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya menukilkan daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika mana Nabi SAW bersabda. Apakah sabda Nabi SAW? Dari riwayat daripada Abu Hurairah yang ada dalam Mustadrak Hakim. Nabi SAW mengingatkan kita, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah. Sesungguhnya antara perkara pertama yang Allah akan tanya dan soal kepada manusia pada hari kiamat adalah Allah akan tanya kepadanya, Alam, bukankah aku telah menjadikan jasad kamu sihat? Bukankah aku telah memberikan kepada kamu untuk menghilangkan dahaga minal ma'il barid, daripada air yang sejuk? Lalu benda-benda nikmat ini yang Allah akan tanya sebelum Allah tanya perkara yang lain. Maka daripada sini kita nampak, kalaulah nikmat-nikmat yang kita tak anggap nikmat, lalu kesihatan pada tubuh badan, hilangnya dahaga ketika mana walaupun dengan minum air sejuk, maka itulah yang kelak Allah akan tanya pada hari akhirat. Allah akan tanya, Allah akan soal, dan Allah akan ingatkan nikmat-nikmat tersebut. Begitu juga hadis daripada Abu Hurairah yang mana ada dalam riwayat Imam Muslim, ketika mana baginda Nabi SAW menerangkan tentang 3 orang yang mula-mula disoal pada hari kiamat. Yang pertama adalah orang yang syahid, yang kedua adalah orang yang berilmu, yang ketiga adalah orang yang mana dia dermawan. Maka kita nampak dalam hadis riwayat Imam Muslim tersebut, sebelum Allah tanya kepadanya soalan, maka Nabi SAW bersabda, maka akan diperkenalkan, akan diingatkan kepadanya nikmat-nikmat Allah. Lalu Allah akan tanya tentang satu persatu, bukankah ini nikmat? Bukankah ini nikmat? Bukankah ini nikmat? Maka setiap daripada manusia bila ditanya fa'arafaha, dia akan mengakui itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hadis yang pertama, hadis riwayat Abu Hurairah daripada riwayat Imam Hakim, yang mana Nabi mengajar kepada kita antara soalan yang Allah tanya mula-mula adalah tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis riwayat Abu Hurairah ini, Nabi berikan 2 contoh yang mana Allah bertanya, Alam, bukankah aku yang telah memberikan kepada kamu jasad dan juga badan yang sihat? Itu adalah nikmat. Sihatnya kita, walaupun pada waktu ini banyak orang yang diuji dengan pelbagai ujian, tapi kita sihat, saya sihat, kebanyakan daripada sahabat-sahabat sihat. Maka sihatnya kita, itu adalah antara nikmat yang Allah tanya. Apa yang kita buat dengan sihat kita? Apa yang kita lakukan dengan tubuh badan yang sihat? Maka sihatnya manusia itu Allah bakal tanya di hari akhirat. Kemudian dalam riwayat Abu Hurairah yang ada dalam Mustadrak Hakim ini, Nabi SAW juga, yang mana Nabi bersabda, maka Allah akan tanya, bukankah kamu pernah hilang dahaga dengan minum air yang sejuk? Lalu minum air yang sejuk itu pun dikira nikmat, dan itu pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada hadis yang pertama? Daripada sini kita boleh dapat pengajaran bahawa kadang-kala benda yang kita rasa kecil, benda yang kita rasa bukan nikmat, hakikatnya adalah nikmat yang besar. Hakikatnya adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala kita rasa benda tu kecil, sihat tubuh badan, minum air yang sejuk, hilang dahaga. Tetapi itu adalah nikmat yang Allah bakal ingatkan, yang Allah bakal tanya di hari akhirat. Maka itu pengajaran yang mana kita boleh ambil. Lalu sebenarnya bila kita nampak itu adalah nikmat, hakikatnya benarlah firman Allah Subhanahu wa taala yang mana manusia itu hidupnya, kehidupannya adalah penuh dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dia penuh dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pada waktu itu penglihatannya, pendengaran dia, percakapan dia, pergerakan jari jemari dia, ini semuanya adalah nikmat. Dia boleh dia boleh menghirup udara, dia boleh bernafas. Maka sebenarnya ini adalah nikmat-nikmat Allah yang kita ambil sebagai sesuatu yang kita take it for granted. Kadangkala kita tidak mensyukuri, kadangkala kita tidak menghargainya. Hakikatnya semua benda ini Allah akan tanya, Allah akan soal, dan Allah akan ingatkan, yang mana ini adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama di Facebook page Masjid Jami' Sultan Abdul Aziz Petaling Jaya. Mohon sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, dan juga mohon untuk tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Maka itu baru hadis yang pertama. Apakah lagi hadis yang mana ada disebutkan tentang syukur? Hadis yang kedua adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ambil daripada sini sebentar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadis yang kedua adalah hadis riwayat Imam Tirmizi. Masih lagi menceritakan antara benda yang Allah akan ingatkan sebagai nikmat. Hadis riwayat Imam Tirmizi daripada sahabat Nabi Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Hadis yang kedua. Tadi hadis yang pertama yang mana Nabi SAW sebut bagaimana tubuh badan yang sihat Allah akan ingatkan itu adalah nikmat. Minum air sejuk menghilangkan dahaga, Allah akan ingat itu adalah nikmat. Hadis yang kedua, hadis daripada riwayat Imam Tirmizi yang mana dinukilkan daripada Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak boleh bergerak kaki seorang hamba pada hari akhirat kelak, hatta sehinggalah yus'al, dia akan ditanya tentang beberapa nikmat Allah. Lalu kakinya tak boleh bergerak, dia kena mengaku yang itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah akan tanya kepada dia an umrihi fima afnah, tentang usia dia, apa di mana dia telah habiskan usia dia. Lalu hakikatnya usia yang kita ada, setiap masa, saat, second yang kita sedang lalui, ini adalah nikmat. Dan nikmat yang Allah bakal tanya, Allah akan tanya tentang nikmat usia. Bayangkan kalaulah kita dah hidup 30 tahun, berapa banyak second, saat yang ada dalam 30 tahun. Kemana kita gunakan dia? Kerana itu adalah nikmat. Bayangkan kalau 40 tahun, bayangkan kalau 50 tahun. Lalu kadang-kala dalam kehidupan kita tak anggap usia itu adalah nikmat. Kita ambil for granted, kadang-kala kita tidak menghargai. Tetapi itulah nikmat yang Allah akan tanya an umrihi fima afna, tentang usia, tentang tentang masa hidup kamu, di manakah kamu telah gunakan. Maka itu adalah nikmat yang Allah akan tanya. Yang kedua, sabda Nabi SAW daripada riwayat Abu Barzah ini, wa an ilmihi fima fa'al, tentang ilmu. Lalu Masya Allah, Allah tanya tentang ilmu, menunjukkan ilmu pun adalah nikmat. Kadangkala pengetahuan yang kita ada, ilmu yang kita ada, kita tidak anggap itu nikmat.
Lalu dengan ilmu yang kita ada, banyak benda yang kita ada, kita tidak anggap itu nikmat, tetapi Allah bakal tanya pada ilmu itu apa yang kita lakukan, apa yang kita buat dengan ilmu yang kita ada. Maka ilmu pun adalah nikmat. Dan kemudian Allah akan tanya tentang harta, min aina iktasabah wa fima anfaqah, di mana kita dapat harta dan bagaimana kita belanja harta. Maka daripada sini kita nampak inilah antara nikmat-nikmatnya Allah tanya. Macam mana kita dapat duit kita? Itu pun Allah tanya. Bagaimana kita belanjakan? Itu pun Allah tanya. Dan Nabi bersabda, la tazulu, tidak boleh bergerak kaki seorang hamba pada hari kiamat sehinggalah dia kena jawab soalan-soalan ini. Daripada hadis yang kedua, apa yang kita boleh belajar? Harta memang semua orang anggap itu nikmat, akan tetapi sebenarnya usia itu pun adalah nikmat. Berapa banyak Allah beri kepada kita usia, daripada usia itu berapa banyak yang sihat. Selalunya manusia lebih banyak sihat daripada sakit. Adapun tentang sihat, tadi hadis pertama Nabi dah sebut akan ditanya. Lalu usia Allah akan tanya tentang ilmu. Lalu kadang-kala kita tak anggap ilmu sebagai nikmat, tetapi hakikatnya Allah akan tanya apa yang kita buat dengan ilmu kita. Maka sebenarnya ini adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu daripada dua hadis ini, apakah pengajaran yang kita dapat? Berapa banyak nikmat yang kita tidak bersyukur. Berapa banyak nikmat yang kita tak bersyukur, satu. Tetapi antara pengajaran yang kita boleh dapat adalah berapa banyak nikmat yang kita tidak pernah anggap nikmat. Berapa banyak nikmat yang mana kita tidak pernah anggap nikmat. Maka itu adalah persoalan dia. Persoalannya adalah berapa banyak nikmat yang mana kita tidak pernah anggap nikmat. Allahu Akbar. Allah maafkan saya. Allah maafkan kita. Kadang-kala ya, kita dapat kenaikan pangkat, kita syukur. Solat hajat, kita gembira, kita anggap itu nikmat. Kadang-kala bila ada kelahiran yang baru dalam keluarga, kita syukur, kita bersyukur, kita ingat Allah kerana kita tahu itu nikmat. Kadang-kala bila dapat bonus, bila dapat sesuatu yang tak disangka daripada harta, ya Masya Allah, kita anggap itu nikmat, kita bersyukur. Tetapi adakah itu sahaja nikmat? Hakikatnya berapa banyak nikmat yang kita tidak pernah anggap nikmat. Lalu sebab itu kita tak bersyukur. Daripada dua hadis ini, hadis Abu Hurairah tadi, kita nampak bagaimana air sejuk pun Allah akan tanya. Air sejuk yang menghilangkan dahaga. Berapa banyak dalam sehari kita minum dan hilang dahaga. Itu adalah nikmat. Banyak orang dia tak boleh minum untuk hilangkan dahaga dia. Dia tak boleh minum. Pada waktu itu dia kena masukkan air dalam badan. Dia tak boleh minum. Orang yang sakit dia boleh tahu betapa nikmat dia untuk minum. Tubuh badan yang sihat, itu adalah nikmat. Berapa banyak orang yang tubuh badan dia sihat, dia tidak pernah anggap itu sebagai nikmat. Kita belajar daripada hadis Abu Barzah, riwayat yang kedua, yang Nabi terangkan kepada kita bahawa usia itu adalah nikmat. Berapa banyak orang yang tak pernah anggap usia itu nikmat. Dia ada usia 30, 40, 50, 60, 70, 80. Dia lupa itu usia adalah nikmat. Yang Allah bakal tanya, kerana itu adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa ilmu dia, Masya Allah. Dia kerap berada dalam majlis ilmu, dia belajar pelbagai jenis bidang ilmu, yang satu anugerah daripada Allah. Berapa banyak orang yang tak ada peluang untuk belajar ilmu, berapa banyak orang yang mana tak ada peluang untuk belajar ilmu. Maka sebenarnya ilmu pun adalah nikmat menurut hadis riwayat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu tadi. Maka poin daripada dua hadis ini adalah berapa banyak kita kena soal diri kita, berapa banyak nikmat yang kita terlepas pandang, lalu kita tak bersyukur. Lalu bila hilang benda yang kita rasa nikmat, bila itu hilang,
maka itu yang kita mengeluh. Sebab itu je kita nampak nikmat. Hilang harta, kita mengeluh. Sebab kita hanya nampak harta nikmat. Hilang sedikit sesuatu, kita mengeluh. Kerana pada waktu itu yang kita anggap nikmat. Hakikatnya seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu ingin mengira nikmat Allah, sebenarnya tidak mampu untuk kira. Hakikatnya hidup kita penuh dengan berjuta. Kalau berjuta itu masih boleh kira, sebab Allah sebut la tuhsuha, tak boleh kira. Hakikatnya hidup kita ada trilion, bahkan lebih daripada itu nikmat. Apa yang ada dalam diri kita? Saya pernah mendengar satu penerangan yang menarik. Kenapa manusia boleh kena kencing manis? Lalu hakikatnya manusia itu dalam tubuh badan dia dah ada insulin sebenarnya. Lalu bagaimana dalam tubuh badan dia dah ada insulin tapi dia tidak pernah hargai? Bagaimana peredaran darah dalam badan dia tetapi dia tidak pernah hargai? Bagaimana sistem badan dia yang luar biasa dia tak pernah hargai? Maka sebenarnya semua ini adalah nikmat dan Allah berhak tanya tentang nikmat-nikmat tersebut. Lalu ini adalah poin yang pertama, berapa banyak nikmat yang kita tidak bersyukur. Lalu bagaimana kita nak bersyukur? Lalu timbul soalan, bagaimanakah kita nak bersyukur? Sebab itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar pada sepotong hadis riwayat Imam Bukhari yang merupakan hadis ketiga yang kita nak lihat pada malam ini. Lalu kita dah tanya soalan. Kita bukan tanya soalan berapa banyak yang kita dah ibadah. Orang yang mana dia tak nampak nikmat Allah, yang dia akan demand adalah, ya Allah, betapa banyak aku dah ibadah. Itu adalah orang yang tak nampak nikmat Allah pada dirinya. Tapi orang yang nampak nikmat Allah pada dirinya, dia akan bertanya soalan, berapa banyak lagi nikmat yang aku terlepas pandang lalu aku tidak bersyukur. Dan hakikatnya kita tak akan mampu mensyukuri semua nikmat Allah. Okey, lalu bila kita dah ada kesedaran untuk bersyukur, maka yang kedua persoalannya adalah bagaimanakah cara untuk kita bersyukur? Bagaimanakah cara untuk kita bersyukur? Sebab kita hidup pada suasana, kita hidup pada keadaan yang kita seboleh-bolehnya pada waktu itu lalai daripada bersyukur. Kita lalai daripada bersyukur. Lalu persoalan yang kedua yang kita boleh tanya kepada diri kita, bagaimanakah kita nak bersyukur? Maka Nabi SAW ajar, dan ini adalah hadis yang ketiga pada malam ini, hadis riwayat Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana sesungguhnya Nabi SAW bersabda. Apa sabda Nabi? Mengajarkan kepada kita cara untuk bersyukur. Sabda Nabi SAW, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum. Maka Nabi SAW ajar kepada kita cara untuk bersyukur. Maka Nabi SAW bersabda, apa? Unzuru, lihatlah kamu, ila, kepada, man, orang yang huwa asfala minkum, mereka lebih rendah kedudukan daripada kamu. Lihatlah orang yang mana mereka lebih rendah kedudukan daripada kamu. Orang yang lebih rendah kedudukan daripada kamu, lihat. Sebab itu kita ada anak, kita ada cucu, kita ada keluarga yang dah biasa senang dan senang dan senang. Senang maksudnya bukanlah maksudnya mesti mewah, tidak. Senang maksudnya tak pernah rasa susah. Senang maksudnya daripada lahir-lahir pada waktu itu kebanyakan apa yang dia nak kita dah bagi. Maka bagaimanakah nak lahirkan rasa syukur pada orang yang tak pernah rasa susah? Maka Nabi dah ajar, unzuru, lihatlah kepada orang yang lebih rendah kedudukan daripada kamu. Maka daripada sini pentingnya
sekarang ni COVID ataupun PKP, tapi nanti bila dah selesai semuanya, bawa anak-anak kita, bawa keluarga kita, bawa diri kita, bawa orang yang tak pernah rasa susah dalam diri kita, bawa dia untuk menyantuni, melihat keadaan orang yang berada di rumah anak yatim, keadaan orang yang susah, keadaan orang yang ditimpa ujian, dan ajar dia, ingatkan dia supaya rasa bersyukur. Ingatkan dia supaya bersyukur. Ini bukan milik kita, ini adalah pinjaman daripada Allah. Kadang-kala kita bawa juga, tetapi ketika mana kita beri sumbangan, kat situ datang masalah kadang-kala. Kadang-kala anak kita, kadang-kala diri kita rasa, aku dah berbudi pada orang yang nak menerima ini. Lalu tidak, ketika mana kita bawa keluarga kita, diri kita, anak-anak kita, cucu kita, pada waktu itu berkali-kali ingatkan mereka. Bukan kita yang berbudi pada mereka, Allah boleh saja letakkan kita dekat tempat mereka, mereka di tempat kita. Maka dengan biasa bersama melihat orang-orang yang susah, orang-orang yang diuji Allah, orang-orang yang ditimpa musibah, maka lahirlah perasaan syukur. Sentiasa ajar diri untuk melihat orang yang lebih rendah daripada kita. Maka Nabi SAW bersabda, unzuru, lihatlah kepada orang yang lebih rendah kedudukan daripada kamu. Kita ada kereta, tetapi kereta ada masalah kadang-kala. Didik diri bukan untuk pada waktu itu tidak bersyukur. Didik diri untuk melihat orang yang pakai motor. Bagaimana ada keluarga, ada anak, ada isteri menunggang motor yang sama, pergi ke tempat kerja, pergi ke tempat yang jauh pada waktu hujan dan juga panas. Ajar untuk bersyukur. Namun, orang yang ada motor, dia kena rasa bersyukur juga. Bagaimanakah dia nak mendidik diri dia untuk bersyukur? Lihat kepada orang yang tak ada kenderaan. Bagaimana dia berada di tengah panas, menunggu kenderaan awam, menunggu pengangkutan awam. Itu keadaan dia. Orang yang masih lagi boleh menunggang ataupun boleh menaiki tunggangan kenderaan awam, maka pada waktu itu kena didik diri. Lihat orang yang mana pada waktu itu tak mampu untuk, tak ada duit untuk menaiki apa-apa kenderaan, maka dia berjalan kaki. Namun orang yang berjalan kaki kena didik diri dia untuk bersyukur, melihat kepada orang yang tak ada kaki. Orang yang tak ada kaki kena mendidik diri untuk bersyukur, melihat dengan orang yang lebih teruk keadaan daripadanya. Maka Nabi SAW ajar kepada kita, syukur hanya akan datang bila kita berlatih diri kita untuk melihat orang yang lebih rendah daripada kita. Seterusnya, Nabi SAW bersabda, wala tanzuru ila man fawqakum, dan janganlah kamu melihat orang yang lebih tinggi kedudukan daripada kamu. Kenapa? Kerana fahuwa ajdar, maka itu adalah selayaknya, alla tazdaru ni'matallahi alaikum, supaya kamu tidak meremehkan, supaya kamu tidak memperkecilkan, supaya kamu tidak mengentengkan nikmat Allah ke atas kamu. Sentiasa lihat orang lain supaya datangnya syukur. Supaya sentiasa lihat kepada orang lain supaya pada waktu itu datangnya perasaan untuk menghargai pemberian Allah. Lalu ini adalah cara, tips yang Nabi ajar. Lihat orang yang lebih rendah kedudukan daripada kita, maka waktu itu kita tidak akan mengecilkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu ini sabda Nabi, kita baca lagi sekali. Unzuru, sabda Nabi, riwayat daripada Abu Hurairah yang ada dalam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, lihatlah ila man huwa asfala minkum, kepada orang yang keadaannya lebih rendah daripada kamu. Wala tanzuru, dan janganlah kamu melihat kepada orang yang lebih tinggi kedudukan daripada kamu. Kenapa kena lihat pada orang yang rendah? Fahuwa ajdar, maka itu selayaknya akan menjadikan kamu tidak mengecilkan nikmat Allah. Lalu menjadikan manusia itu bersyukur, menjadikan manusia pada waktu itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita dah bersyukur,
Apakah yang kita nak buat dengan bersyukur? Adakah sekadar cakap pada lidah, syukur, 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 syukur? Apa yang kita nak buat bila kita dah kenal bahawa banyak nikmat dan sekarang ini kita nak bersyukur? Maka inilah riwayat yang keempat yang kita nak baca ketika mana dah lahirnya rasa syukur dalam hati, dah kenal nikmat Allah dalam hati. Maka poin yang ketiga, poin yang ketiga kita nak ambil daripada hadis yang keempat. Lalu ini hadis yang keempat. Bagaimanakah kita nak bersyukur tersebut? Adakah sekadar pada lidah ataupun bagaimana? Maka kita boleh ambil belajar daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam solat, maka kata Aisyah menceritakan tentang Nabi kalau solat, qama, Nabi akan berdiri hatta sehingga tafattara rijlah, bengkak, dan pada waktu itu bengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Maka ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang keempat dan poin yang ketiga. Poin yang pertama, kita kena soal diri kita, apakah yang kita anggap nikmat dan berapa nikmat sebenarnya yang ada dalam diri kita, dan berapa banyak nikmat yang kita tak pernah anggap itu nikmat. Sebab itu kita bawa dua hadis yang mana Allah akan tanya benda-benda yang kadang-kala kita terlepas pandang sebagai nikmat, iaitu hadis Abu Hurairah dan juga hadis Abu Barzah Al-Aslami. Kemudian kita bergerak kepada poin yang kedua, yang mana kita ambil pengajaran daripada hadis yang ketiga, bagaimanakah kita nak bersyukur. Maka Nabi SAW ajar. Sekarang ini kita berada pada poin yang ketiga, iaitu apakah maksud syukur? Apa yang kita nak buat bila kita benar-benar bersyukur? Maka kita boleh ambil belajar daripada perbuatan Nabi SAW. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shalla, apabila solat, masya-Allah Nabi, qama, maka Nabi akan berdiri, hatta tafattara rijlah, sampai bengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Maka Aisyah hairan melihat luar biasanya Nabi beribadah. Qalat Aisyah, berkatalah Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, atasna'u hadza, mengapa perlu engkau melakukan ini? Wa qad ja'aka minallah, bukankah engkau telah datang khabar daripada Allah, an qad ghafara laka, yang Allah telah mengampunkan untuk kamu, ma taqaddama min dzambik, dosa-dosa kamu yang lalu, wa ma ta'akhkhar, dan dosa-dosa yang kamu yang kemudian. Maka wahai Rasulullah, kenapa engkau beribadah seperti ini padahal engkau telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka inilah poin kita yang ketiga. Maka sabda Nabi SAW mengajar kepada kita, orang yang maka Nabi SAW mengajar kepada kita, orang yang bersyukur, dia akan zahirkan pada ketaatannya kepada Allah. Sebab itu bila Nabi ditanya kenapa beribadah sampai bengkak kaki, maka sabda Nabi SAW, afala, apakah tidak patut aku menjadi abdan syakura, hamba yang benar-benar bersyukur? Maka Nabi SAW menjawab soalan Aisyah, kenapa beribadah padahal beribadah begitu banyak sampai bengkak kaki, padahal engkau diampunkan oleh Allah, wahai Rasulullah? Maka jawapan Nabi SAW sangat luar biasa. Sabda Nabi SAW, maka apakah tidak patut aku menjadi hamba yang bersyukur? Apa pengajaran yang kita boleh dapat? Pengajaran yang kita boleh dapat daripada jawapan Nabi ketika mana ditanya kenapa beribadah sangat luar biasa, maka daripada sini kita nampak orang yang benar-benar dia bersyukur, dia akan menzahirkan kesyukuran itu pada ketaatan kepada Allah.
Orang yang mana benar-benar bersyukur dengan nikmat tangan dia, dia akan gunakan ketak tangan dia pada benda yang Allah suka. Orang yang benar-benar bersyukur dengan nikmat mulut dia, dia akan hanya bercakap benda yang Allah suka. Orang yang benar-benar bersyukur dengan nikmat mata dia, dia akan gunakan mata dia untuk melihat benda yang Allah suka. Orang yang benar-benar bersyukur dengan nikmat telinga dia, dia akan mendengar perkara yang Allah suka. Orang yang benar-benar bersyukur dengan nikmat ilmu dia, dia akan gunakan ilmunya pada tempat yang Allah suka. Orang yang mana benar-benar bersyukur dengan kesihatan tubuh badan dia, dia akan gunakan tubuh badan dia pada tempat yang Allah suka. Orang yang benar-benar bersyukur dengan nikmat hartanya, dia akan ingat pada harta itu adanya perintah Allah, dan dia akan gunakan hartanya bukan pada maksiat tetapi pada benda yang Allah suka. Kerana Nabi mengajar kepada kita, kenapa perlu untuk mentaati Allah? Kenapa perlu pada waktu itu mentaati Allah? Kerana itulah tanda seorang hamba yang bersyukur. Sabda Nabi, afala akunu abdan syakura, maka apakah tidak patut aku menjadi hamba yang bersyukur. Lalu hamba yang bersyukur, dia akan pada waktu itu menghargai nikmat yang ada. Bagaimana? Adakah sekadar sebut pada lidah syukur-syukur? Tidak, bukan sekadar itu sahaja, tetapi apabila dia dah kenal nikmat Allah, maka pada waktu itu antara cara dia bersyukur adalah gunakan pada perkara dan benda yang Allah suka. Lalu kita telah belajar 3 poin, yang mana sebenarnya banyak lagi poin yang lain, tetapi saya suka pada waktu itu kita dapat pegang 3 poin ini berpandukan kepada 4 hadis yang kita telah baca, iaitu poin kita yang pertama, sebenarnya banyak lagi nikmat yang kita tidak pernah anggap nikmat. Lalu kita ambil daripada 2 hadis yang di awal tadi. Kemudian poin kita yang kedua, bagaimana kita nak bersyukur. Bagaimana kita nak bersyukur? Maka Nabi SAW ajar dalam hadis Abu Hurairah tadi, dan hadis yang ketiga ini, Nabi SAW menunjukkan kepada kita bahawa orang yang bersyukur, dia akan zahirkan itu pada perbuatan yang Allah suka, pada ketaatan yang Allah suka. Sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah syukur ini benda yang mudah? Sebenarnya ia adalah benda yang sukar. Maka sebab itu dalam surah Saba, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saba pada juz yang ke-22, wa qalilum min ibadi asy-syakur. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalil, dan amat sedikit, min ibadi, daripada hamba-hambaku, asy-syakur, yang begitu banyak bersyukur, yang ada sifat syukur. Lalu sebenarnya syukur adalah sesuatu yang manusia terlepas pandang. Dia hanya hargai nikmat yang dianggap nikmat, tetapi sebenarnya banyak nikmat yang dia terlepas pandang. Maka moga-moga Allah menjadikan setiap daripada kita adalah daripada hamba-hamba yang bersyukur. Di sini saya sekadar ingin untuk membuat pengumuman bergantung kepada sahabat-sahabat. Inilah dia, saya telah sertakan nanti saya akan sertakan bagaimana pihak masjid Jami' Sultan Abdul Aziz, mereka ada membuka ruang untuk sahabat-sahabat yang ingin untuk menginfak. Apa jua yang nak diinfakkan, maka saya akan sertakan di ruang komen sebentar lagi, dan mudah-mudahan kepada yang nak menginfakkan, bolehlah melakukan yang sedemikian. Moga-moga bermanfaat insya-Allah pertemuan kita. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama, yang mana sentiasa kongsi learning point dan sebagainya. Moga-moga adanya manfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan Masjid Jami' Sultan Abdul Aziz Petaling Jaya kerana memberi ruang dan peluang untuk berkongsi ilmu dalam tempoh 40 minit ini. Apa yang baik semestinya daripada Allah, yang tidak daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu. Saya tak sempat nak kupas tentang sabar, tetapi Alhamdulillah kita dapat kupas 4 hadis berkenaan tentang syukur. Moga-moga ada manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khaira. Terima kasih semua.